Cubaan suara, medan perbincangan berprestij, forum remaja, jendela kematangan minda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, salam KML tatap di hati. Hadirin dan hadirat sekalian, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita berkumpul di gelanggang forum pada petang ini walaupun secara atas talian. Hadirin dan hadirat sekalian, mari kita tenang-tenangkan minda, lapang-lapangkan dada anda kerana saya, Siti Nur Azwa binti Jeteleh, pengurusi forum anda pada petang ini akan membawa anda menelusuri kepentingan syariah Islam sesuai dengan tajuk forum kita pada petang ini, iaitu Syariah Islam, Asas Kesejahteraan Umat. Sebelum kita mulakan forum kita pada petang ini, moleklah kiranya kita bertaaruf terlebih dahulu dengan barisan panel kita pada petang ini. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, pada petang ini kita akan bersama-sama dengan 4 orang ahli panel yang terdiri daripada 3 kuntum bunga dan juga seekor kumbang yang akan memberikan sedikit pencerahan yang sedari awal telah diasuh dengan pendidikan yang sempurna sehingga menjadikan mereka mampu untuk menabur jasa bukan sahaja pada keluarga, malah pada agama, bangsa dan juga negara. Bersama dengan ahli panel kita yang pertama, Saudari Nurul Nadra Tiri, merupakan pelajar senior Kolej Matrikulasi Labuan yang kini berada di semester 3 pengajian. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, satu-satunya kumbang yang akan bersama-sama kita pada hari ini, Saudara Muhammad Syaufi Irfan. Ahli panel kita yang ketiga, Saudari Nurul Jannah, berasal daripada Tawau, Sabah. Seterusnya, kita bersama dengan ahli panel kita yang keempat, Saudari Manarina Muslihah atau lebih mesra dipanggil Rina, yang berasal daripada Kota Marudu, Sabah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita bersama-sama dengan ahli panel kita yang pertama yang akan mengupaskan secara lebih terperinci mengenai definisi serta prinsip-prinsip syariah. Dipersilakan Saudari Nurul Nadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari moderator. Jadi saya akan mulakan dengan maksud syariah. Syariah dari segi bahasa ialah jalan yang lurus atau jalan yang dilalui oleh orang ramai untuk mendapatkan sumber air untuk diminum atau untuk diberikan kepada binatang ternakan mereka. Manakala dari segi istilah pula, syariah ialah aturan atau ketetapan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang terdiri daripada hukum hakam yang berkaitan bidang akidah dan perbuatan mukallaf dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, kita akan beralih kepada prinsip syariah. Terdapat 5 prinsip maqasid syariah. Prinsip yang pertama ialah memelihara agama. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling utama untuk dipelihara oleh setiap Muslim. Contohnya, keluar berperang untuk mempertahankan Islam bagi mereka yang memenuhi syarat dan mendapat arahan daripada pemerintah. Prinsip yang kedua ialah memelihara nyawa. Prinsip ini merupakan prinsip kedua terpenting kerana jika nyawa tidak dipelihara, maka tiadalah yang akan menguruskan pentadbiran dan menjalankan pembangunan ekonomi, sosial dan negara. Justru Islam sangat menitik beratkan soal penjagaan nyawa diri sendiri dan orang lain. Prinsip yang ketiga ialah memelihara akal. Akal ialah anugerah yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada manusia yang menjadikannya lebih mulia daripada makhluk-makhluk lain. Hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT juga
bertujuan untuk menjaga akal supaya dapat berfungsi dengan baik. Contohnya, Islam bukan sahaja melarang umatnya minum arak, malah Islam juga melarang sebarang perbuatan yang akan meninggalkan kesan buruk kepada otak dan akal kita, seperti tidak tidur dan tidak cukup rehat. Jika perbuatan ini dilakukan dalam tempoh masa yang panjang, ia akan meninggalkan kesan yang jelas kepada otak kita. Prinsip yang seterusnya ialah memelihara keturunan. Contohnya, Islam melarang perbuatan zina dan sumbang mahram. Kita tahu bahawa perbuatan tersebut akan memporak-perandakan institusi kekeluargaan dan masyarakat. Selain itu, kita juga tahu tentang kewujudan bank sperma. Islam mengharamkan penggunaan benih daripada lelaki lain dan menjadi ibu tumpang. Prinsip yang terakhir ialah memelihara harta. Prinsip ini merangkumi bagaimana harta tersebut diperoleh dan digunakan, tidak kira dari segi wang ringgit atau barangan. Contohnya, Islam melarang perbuatan mencuri, menipu, dan mengambil hak orang lain. Saya rasa sampai di situ sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nadra atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya, kita beralih kepada panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Syaufi Irfan yang akan menerangkan serba sedikit mengenai dengan tujuan-tujuan syariah. Dipersilakan Saudara Syaufi. Soalan tersebut. Rekan-rekan sekalian, syariat Islam diturunkan kepada manusia mempunyai tujuan yang mulia. Terdapat 8 tujuan utama syariat Islam diturunkan kepada kita. Namun saya hanya akan menghuraikan satu daripadanya, yaitu memelihara atau melindungi agama dan pada masa yang sama memberi hak kepada setiap manusia untuk memilih antara beriman atau tidak berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat ke-256 yang bermaksud, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan dalam firman Allah pada surah Al-Kahfi ayat ke-29 yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, yakni minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Kita sudah maklum bahwa Islam ini sangat menghormati dan menghargai hak setiap manusia. Bahkan kita sebagai orang muslim tidak dibenarkan untuk memaksa orang kafir untuk memeluk agama Islam. Kita juga tahu bahwa menyampaikan kebenarannya adalah suatu kewajiban. Namun begitu, pemaksaan bukanlah jalan yang benar karena hidayah itu datangnya daripada Allah, tetapi terpulang kepada seseorang itu untuk menerima atau menolaknya. Tetapi apabila seseorang tersebut telah memeluk agama Islam berdasarkan kemahuan sendiri, maka dia wajib untuk melaksanakan syariat Islam. Oleh itu, tidak ada alasan bagi seseorang muslim untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam seperti sholat. Sekiranya kewajiban sholat tersebut tidak dilaksanakan atas dasar tidak yakin bahwa sholat itu wajib, maka mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali serta jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang itu boleh dijatuhkan sebagai murtad dan halal darahnya untuk dihukum mati apabila seseorang itu tidak menyadari perbuatannya dalam masa 3 hari. Namun begitu, sekiranya sholat tersebut tidak dilakukan atas alasan malas, walaupun mengetahui bahwa
solat itu merupakan satu kewajiban, maka mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa hukumnya adalah dosa besar, sementara mazhab Hanbali tetap mengkafirkannya. Selain itu, seorang ulama amri juga boleh menetapkan hukuman kepada muslim yang tidak solat atas alasan malas, walaupun telah diingatkan agar tidak malas melakukan solat. Tetapi jika mereka tetap berdegil dan tidak melakukan solat walaupun telah diingatkan oleh ulum amri, maka menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dia wajib untuk dihukum mati. Dalam hal ini, Imam Hanafi sependapat dengan mazhab Syafi'i dan Maliki bahwa seseorang itu tidak boleh dijatuhkan kafir karena dia belum mengingkari hukum Allah. Namun begitu, Imam Hanafi tidak sependapat dengan hukuman mati tersebut. Karena selagi seorang tidak dijatuhkan kafir, maka darahnya adalah haram untuk dibunuh. Tetapi Imam Hanafi berpendapat bahwa ulul amri harus memberikan hukuman penjara kepada seseorang itu sehingga dia sadar dan ingin melakukan sholat. Manakala mazhab Hanbali pula berpendapat bahwa seorang yang mengaku muslim namun tidak melaksanakan sholat sama ada atas sebab tidak yakin ataupun malas, maka seseorang tersebut harus dijatuhkan kafir kerana Imam Hanbali berpegang teguh kepada hadis Rasulullah SAW yang berkaitan perbezaan antara muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat, yaitu daripada Abu Sufyan dia berkata, saya mendengar Jabir berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 116. Terima kasih Saudara Muhammad Syaufi Irfan atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, selain daripada apa yang telah disampaikan oleh Saudara Muhammad Syaufi Irfan sebentar tadi, terdapat beberapa tujuan utama diturunkan syariat Islam. Antaranya ialah memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan juga memelihara harta. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudari Nurul Jannah yang akan menerangkan konsep Al-Quran dan juga hadis. Dipersilakan Saudari Nurul Jannah. Terima kasih saudari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Al-Quran dan hadis menjadi asas pegangan seluruh umat Islam di dunia. Kedua-duanya merupakan sumber utama syariah Islam. Al-Quran dari segi bahasa bererti bacaan yang berasal daripada perkataan qara'a. Dari segi istilah pula, Al-Quran ialah kalam Allah yang mempunyai mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dalam bahasa Arab, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran merupakan sumber syariah Islam yang sifatnya umum, maka sebahagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Salah satu contoh Al-Quran sebagai sumber utama syariah Islam dapat dilihat daripada surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.
Dengan ketetapan yang demikian itu, Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Ayat ini secara umumnya menjelaskan tentang kelebihan bulan Ramadan yang mulia dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum berpuasa, seperti penentuan awal Ramadan dan Syawal, ruksa puasa dan kelebihan berpuasa. Seterusnya, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan hadis. Hadis bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran, namun hadis selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Hadis dari segi bahasa bermaksud baharu. Dari segi istilah pula, hadis bermaksud perkataan, percakapan dan perkhabaran, perbuatan, takrir atau sifat yang disedarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia. Dan baginda tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama kecuali bersumber dari wahyu. Oleh kerananya kerasulan baginda dan kemaksumannya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi SAW. Salah satu contoh hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dapat dilihat dari hadis tersebut. Maksudnya, daripada Jabar bin Abdullah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat di atas haiwan tunggangannya ke arah manapun haiwan itu menghadap. Apabila baginda ingin menunaikan salat fardu, baginda turun dari tunggangan dan menghadap kiblat. Riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas merupakan salah satu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dari segi perbuatan, di mana hadis tersebut menunjukkan Rasulullah menunaikan solat sunat sahaja di atas tunggangan, tetapi baginda akan turun jika ingin menunaikan solat fardu. Fungsi hadis tidak terhad sebagai sumber hukum sahaja. Hadis juga mengkhususkan hukum umum yang terdapat dalam Al-Quran, menguatkan hukum hakam dalam Al-Quran dan banyak lagi. Tegasnya, telah kita ketahui definisi Al-Quran dan hadis dan peranannya dalam syariah Islam. Barang siapa yang hendak memahami kandungan hukum dalam ayat Al-Quran, maka wajib baginya untuk memahami sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana korelasi antara keduanya sangatlah erat. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang sangat relevan dan saling berkaitan antara satu dengan yang satunya dan akan terus eksis terjaga keontikannya. Adanya hadis akan terus sejalan dengan keberadaannya kitab Al-Quran. Setakat ini sahaja, kembali kepada saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih saudari Nurul Jannah atas perkongsian yang sungguh bersemangat sebentar tadi. Seterusnya kita teruskan dengan ahli panel kita yang terakhir, Saudari Manarina Muslihah yang akan menerangkan konsep ijma ulama dan kias. Dipersilakan saudari. Terima kasih moderator. Saya Manarina Muslihah binti Siton, iaitu panel yang keempat akan mendefinisikan maksud ijma ulama dan kias. Ijma dari segi bahasa adalah kesepakatan atau sebulat suara. Menurut istilah, ijma' ulama dapat diberikan dengan beberapa pengertian, iaitu yang pertama, muafakat pendapat ulama mujtahid mengenai sesuatu masalah. Yang kedua, sepakat ulama mujtahid daripada umat Islam sama ada dalam bentuk iktikad, kata-kata atau perbuatan untuk mengeluarkan hukum yang berlaku selepas kewafatan Nabi Muhammad. Yang ketiga, persepakatan ulama mujtahid daripada umat Nabi Muhammad selepas kewafatan Nabi Muhammad dalam perkara yang berhubung dengan hukum syarat. Ulama sepakat mengatakan ijma' adalah sumber ketiga dalam perundangan. Hal tersebut kerana
terdapat beberapa nas dan ayat yang dapat difahami bahawa perkara yang diperselisihkan oleh ulama wajib dirujuk kepada Kitab Allah dan Al-Sunnah. Tentang penggunaan ijma' dan diterima sebagai sumber hukum ialah sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan hendaklah mengikut jalan orang-orang yang mukmin. Surah Al-Nisa ayat 115. Maksudnya, dan barang sesiapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikut jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia di dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia di dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini merupakan ayat yang dipegang oleh Imam Syafi'i terhadap hujah ijma' dalam kitab Al-Risalah. Sesungguhnya, Allah menjadikan orang yang mengikut jalan selain mukmin sama seperti orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Kesimpulannya, ijma' merupakan sumber perundangan Islam yang telah diakui kebenarannya. Sebagai kesimpulan daripada keseluruhan perbincangan mengenai ijma' ini, dapatlah kita simpulkan ijma' itu merupakan kesepakatan sekalian mujtahid setelah kewafatan Rasulullah SAW pada satu masa di atas apa-apa pekerjaan samada daripada pekerjaan agama dan pekerjaan dunia. Seterusnya, saya akan mendefinisikan maksud ulama. Konsep ulama boleh ditakrif dengan berbagai definisi yang berlandaskan latar belakang kesarjanaan atau disiplin ilmu masing-masing. Perkataan ulama itu adalah kata jamak dari perkataan Arab, iaitu alim. Kemudian lahir pula perkataan alama, iaitu orang yang benar-benar mengerti atau mengetahui dengan mendalam hakikat sesuatu. Menurut Datuk Dr. Harundin, dalam Al-Quran Karim terdapat 2 kali sahaja perkataan ulama itu digunakan. Kedua-duanya merujuk kepada yang mendalami pengetahuan agama. Yang mendalami agama Islam diistilahkan dengan al-ulama. Ini berarti bahawa ulama adalah istilah khusus yang dimaklumi bahawa hanya diguna pakai untuk yang mengetahui dan mendalami tentang agama Islam sahaja. Sudah menjadi penggunaan yang menyeluruh. Ulama itu merujuk kepada seseorang seperti Imam Syafi'i. Dibolehkan demikian kerana hakikatnya seseorang yang alim dalam Islam memiliki dan mendalami berbagai bidang ilmu. Ilmu bahasa Arab dengan segala cabang ilmu seperti Al-Kawafi, Usul Fiqh, Ulum Hadis, Tafsir dan berbagai ilmu yang lain. Menurut Ibnu Katsir, tidak lain orang yang merasa takut kepada Allah itu hanyalah ulama yang telah mencapai matlamat marifat, iaitu mengenali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Maha besar, Maha kuasa dan mempunyai kesempurnaan. Apabila ilmu terhadapnya bertambah matang, ketakutan kepadanya juga bertambah besar dan bertambah banyak. Ulama dikenali dengan ilmunya dan keteguhannya dalam pendirian. Mereka terpelihara daripada terjebak ke dalam perkara-perkara syubhat. Ulama dikenali dengan jihad, dakwah, pengorbanan dari segi waktu, harta benda, nyawa di jalan Allah. Ulama dikenali dengan ibadah dan khusyuk mereka kepada Allah. Kesimpulannya, ulama itu membawa satu pengertian yang luas, disandarkan kepada seseorang yang memahami konsep agama secara syumul dan mendalam, serta menzahirkannya dalam bentuk praktikal dan amalan hidup. Apabila ulama dikait dengan Islam, ia berhubung rapat dengan Allah. Tidak cukup sekadar ada ilmu, tetapi tidak takut kepada Allah, begitu juga sebaliknya. Akhir sekali, saya akan mendefinisikan maksud kias. Kias berasal dari bahasa Arab yang artinya mengukur dan menyamakan antara dua hal. Kias menurut istilah usul fiqh ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, kerana adanya persamaan ilat atau motif antara kedua-dua perkara itu. Antara beberapa contoh tentang kias adalah: yang pertama, dalam surah Al-Maidah ayat 90, terdapat larangan minum kamar. Kamar ialah minuman keras yang dibuat daripada anggur. Mengapa ia dilarang dan bagaimana jika minuman ini dibuat dari bahan yang lain? Dalam hal ini, kita perlu meneliti ilat hukumnya.
Sebab adanya larangan untuk minum minuman ini adalah kerana ia boleh memabukkan dan merosakkan akal fikiran. Sudah tentu, unsur memabukkan itu terdapat di semua minuman keras. Oleh itu, dengan kias, semua jenis minuman keras telah diharamkan. Contoh yang kedua, berdasarkan hadis Nabi, orang yang membunuh orang yang mewariskan hartanya itu gugur hak warisnya. Ilat hukumnya kerana pembunuhannya itu untuk mempercepatkan hak mendapat warisnya. Tetapi hak warisnya telah gugur sebagai hukuman atas kejahatannya itu. Demikian pula pembunuh yang membunuh pemberi wasiat, gugur hak wasiatnya. Ia dikiaskan dengan pembunuh orang yang mewariskan harta, kerana ada persamaan ilatnya. Contoh yang ketiga, berdasarkan surah Al-Jumu'ah ayat 9, jual beli dilarang pada waktu sudah dikumandangkan azan pada hari Jumaat. Kerana jual beli itu boleh melengahkan solat seseorang. Demikian pula semua kegiatan perniagaan atau pekerjaan yang lain dikiaskan hukumnya dengan jual beli. Hal ini kerana sama-sama boleh melengahkan solat Jumaat itu. Pada ketiga-tiga contoh tersebut, terdapat kias menurut istilah usul fiqh kerana menyamakan sesuatu masalah yang tidak ada nas hukumnya dengan masalah yang telah ada nas hukumnya berdasarkan ilat dan motif atas perbuatan tersebut. Pada contoh pertama, semua jenis minuman keras mempunyai unsur yang sama, yaitu memabukkan dan merosakkan akal fikiran. Pada contoh kedua, kedua-dua pembunuhan itu mempunyai motif yang sama, yaitu mempercepatkan hak untuk menerima warisan. Pada contoh ketiga, semua kegiatan perniagaan pada azan solat Jumat dapat melengahkan orang dari solat Jumat yang wajib itu. Secara kesimpulannya, kias ialah menyamakan perkara baharu yang belum ada pada masa sebelumnya dengan perkara yang sedia ada kerana adanya persamaan sebab dan manfaat atas perbuatan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Manarina atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, pada masa kini, ramai cerdik pandai yang mula mempersoalkan sama ada syariah sesuai digunakan pada zaman moden ini. Pelbagai hujah dikemukakan bagi menyokong pandangan mereka dan tidak kurang juga yang cuba mentafsirkan semula syariah menurut pemikiran mereka sendiri. Bahkan mereka mendakwa mentafsirkan syariah berdasarkan maqasid al-syariah sehingga menolak nas yang sahih serta memperlekehkan pandangan ulama, khususnya ulama bermazhab. Mahmud Shaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia mengadaptasi dengan aturan tersebut untuk mengatur hubungan diri dengan Tuhannya dan mengatur hubungan diri dengan saudaranya yang muslim, juga yang bukan muslim, dan mengatur hubungan diri dengan alam semesta. Hal yang demikian dapatlah kita fahami apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki, nescaya akan dijadikannya kamu satu umat sahaja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Surah Al-Maidah ayat 48. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umat aku selalu berada di atas syariah selama belum nampak di tengah-tengah mereka tiga perkara, yaitu selama ilmu belum dicabut daripada mereka, selama di tengah-tengah mereka belum banyak anak zina, dan belum nampak di tengah-tengah mereka al-syakarun." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa al-syakarun itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Manusia yang ada pada akhir zaman yang mana ucapan di antara mereka adalah saling melaknat antara satu sama lain." Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai kesimpulannya, segenap usaha perlu digembleng untuk mengarus perdanakan syariah, bukan sekadar mengharmonikan syariah sahaja. Kita perlu menjadikan syariah sebagai teras utama kehidupan dan bukan sebagai alternatif kepada sistem yang ada di hadapan kita pada masa kini.
Dengan memilih Muslim, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakan kewajipannya. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada petang ini, Saudara Muhammad Syaufi, Saudari Nadra, Saudari Jannah dan Saudari Manarina atas perkongsian yang telah disampaikan. Sekian sahaja forum kita pada petang ini, Syariah Islam, Asas Kesejahteraan Umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.